surah Az-Zukhruf daripada ayat 74. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya al-mujrim, yakni orang yang buat dosa, orang yang ahli maksiat, penjenayah lah kalau boleh kita guna perkataan terjemahan tu, penjenayah akhirat ni, penjenayah yang maksud buat maksiat pada Allah. Fi adzabi jahannam, mereka kekal berada dalam neraka jahannam, khalidun, kekal selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa taba'a walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allama ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi wa maghfiratihi wa ridwanihi wa husnul khatimah 'inda al-maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yawm al-qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihah syamila khairati dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung bacaan Al-Quran, tuan-tuan. Yang tuan-tuan boleh ambil mushaf Al-Quran untuk rujukan bacaan kita. Muka surat 495. Surah Az-Zukhruf ayat 74. Sekali lagi, muka surat 495. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين
Subhana rabbis samawati wal ard. Rabbil arsy amma yasifun. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم به نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع والاه إلى يوم الدين. أما بعد. Surah Az-Zukhruf daripada ayat 74. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya al-mujrim, yakni orang yang buat dosa, orang yang ahli maksiat, penjenayah lah kalau boleh kita guna perkataan terjemahan tu, penjenayah akhirat ni, penjenayah yang maksud buat maksiat pada Allah. Fi adzabi jahannam, mereka kekal berada dalam neraka jahannam, khalidun, kekal selamanya. Dulu Allah cerita tentang nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat syurga. Nikmat dalam syurga, dan Allah cerita sebaliknya pula, nikmat niqmat ataupun azab bagi ahli neraka jahannam. La yufattaru anhum wala hum fihi mublisun. Mereka takkan kurang sikit pun, takkan dikurangkan sedikit pun daripada azab tersebut. Wahum fihi mublisun, dan mereka akan kekal dalam tersebut, bergelumang dengan azab-azab penderitaan. Bergelumang dengan penderitaan. Na'udzubillah min zalik. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah. Kalau kita baca tentang ayat neraka jahannam kena azab, sunnah bagi kita baca doa minta jauh daripada benda tu, minta selamat.
Sama ada dengan ayat na'udzubillah min zalik pun boleh. Ataupun Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyah. Kami minta keselamatan dan kesejahteraan daripada ni. Cerita neraka Jahannam tadi yang takkan kurang azab sikit pun. Dan masuk itu semua akan kena azab yang dahsyat. Wa ma zalamnahum, Allah kata kami tak buat zalim pun pada mereka. Tak menzalimi mereka pun. Maksudnya tak ada seorang pun yang patut syurga tapi Allah sengaja humban dalam neraka kerana Allah nak buat zalim. Tidak. Walakin kanu humuz zalimin. Tapi mereka yang buat zalim diri sendiri. Mereka yang pilih jalan tu. Jalan neraka Jahannam. Pilih neraka, jalan neraka Jahannam. Allah sebut innallaha harrama apa? Inni haramtu zulma. Sungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku sendiri. Maksudnya apa? Aku sendiri buat hukum haram atas perbuatan zalim walaupun aku yang buat. Maksudnya aku pun diharamkan, dihukumkan haram buat zalim pada orang. Allah pun dilaksanakan hukuman haram menzalimi manusia. Maksudnya Allah sama sekali tak adakan zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi atau kama qala alaihi salatu wasalam, aku kata firman Allah Taala, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku sendiri. Aku sendiri hukum haram. Maksud Allah takkan buat perkara zalim pada mana-mana makhluk. Allah dah tegas dalam ayat ni, aku bukanlah kami menzalimi mereka humban dalam neraka Jahannam. Tapi mereka sendiri pilih jalan tu. Sebab apa? Di dunia Allah dah bagi petunjuk jalan A ke jalan B. Wa hadainahun najdain. Kami dah bagi tunjuk kat kamu dua jalan, A ke B. A contoh jalan baik menuju ke syurga Allah. B simpang yang tak baik menuju neraka Allah. Kamu pilihlah mana jalan kau nak. Jadi azab yang dikenakan adalah pilihan orang tu sendiri. Bukan Allah sengaja nak zalim. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ahli-ahli neraka ni merayu pada Allah Taala. Mereka panggil ya Malik. Malik di sini siapa? Malik ya tu wahai. Malik penjaga neraka. Penjaga neraka. Bukan dia seorang yang jaga neraka, tapi dia, kalau kita dalam gambaran dunia kita sebut dia pegawai paling tinggi lah dalam pengurusan neraka ni. Kan? Ada lagi malaikat-malaikat lain yang pengawal-pengawal ataupun petugas-petugas dia. Tapi big boss dia orang tu adalah Malik. Malaikat yang penjaga neraka. Ketua bagi segala penjaga neraka. Mereka panggil, wahai Malik. Tak panggil yang bawah dah. Ada malaikat Zabaniyah. Zabaniyah pun terlibat dengan warden neraka juga. Malaikat. Ada malaikat-malaikat lain. Tapi Malik lah big boss dia orang. Jadi penghuni neraka ni dah kena azab teruk sangat. Mereka panggil, wahai Malik, wahai bos penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk, tolonglah buat keputusan terus kat kami ni. Malik tanya. Penjaga neraka, malaikat penjaga neraka kata, nak buat keputusan, bagi kau memang dah dapat keputusan masuk neraka. Tak. Bagilah kami keputusan, biar kami matilah. Kena azab mati. Dia ingat macam dunia dulu. Sakit, mati habis lah. Dia ingat kat neraka ni pun boleh mati. Buatlah keputusan, qada lah. Maksudnya, laksanakanlah keputusan kat atas kami. Maksud dia minta, biar kami matilah. Biar kami mati dalam neraka ni. Jawab Malik, qala innakum makithun. Tak ada mati dah. Kamu makithun. Makithun, kamu duk kekal sini. Macam tu lah kamu. Duk kena bakar, kena neraka, azab. Tak ada mati, tak ada. Dah macam tu je. Laqad ji'nakum bil haqqi. Kami dulu, Allah tahu, Allah bagi jawapan. Ji'nakum bil haqq. Kami dah bawa dah kebenaran. Tunjuk jalan di dunia dulu. Bawa kebenaran Quran, kebenaran Islam, kebenaran agama Allah, kebenaran jalan sunnah Nabi. Dah terang dah kat kamu. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tetapi aktsarakum, kebanyakan kamu, lil haqqi, terhadap kebenaran yang kami bawa, karihun, kamu tak suka dengar. Kamu benci.
Tak suka nak baca, tak suka nak dengar, tak mau ambil iktibar, tak mau nak ambil nasihat. Kami dah hantar dah benda tu. Dah bagi panduan jalan selamat. Kamu tak nak baca, kamu benci, kamu tak suka dengar, tak suka baca. Na'udzubillah. Am abramu amran, ataupun kamu dulu ni memang cari jalan, merancang secara rahsia, cara sulit, dengan satu urusan perancangan kau cara sulit, fa inna mubrimun, kami lagi lah buat benda sulit kat kamu. Kamu rancang sulit nak menghancurkan Islam, kamu membuat perancangan sulit nak menjatuhkan agama Nabi Muhammad, nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kami lagi lah buat perancangan sulit kat kamu. Apa perancangan sulit? Balasan. Jadi Allah ni pertama sekali kita kena faham, al-jaza'u min jinsil amal. Allah balas ikut amalan yang kita buat. Kalau dulu kat dunia dia bakhil contohnya, Allah juga akan bakhil pada dia. Tu Allah balas perbuatan apa yang dia buat kat orang. Dia buat kat orang, dia kedekut, Allah pun kedekut dengan dia. Dia tak suka memaaf, maka Allah juga tak suka mengampuni dia. Macam tu. Begitu juga engkau dulu duk buat perancangan jahat sulit nak bunuh Muhammad, kami juga buat perancangan sulit. Sulit apa? Biar kamu seronok dengan kehidupan dunia, leka, tapi sebenarnya kami buat perancangan sulit, jalan kamu menuju ke neraka. Jadi dia ingat, kita tak ada apa-apa. Tengok lawan Muhammad pun tak ada azab turun mai daripada langit. Tak ada azab. Kita lawan Quran pun tak ada pun Allah turun bencana kat aku. Happy je, seronok je. Sebenarnya itu perancangan sulit Allah, nak bagi kamu leka dengan kehidupan maksiat supaya kamu dihumban senang dalam neraka. Kamu rasa gembira dengan kehidupan dunia yang bawa pada jalan neraka. Kan? Na'udzubillah. Tu Allah bagi ancaman. Ayat ni turunkan, para ulama mengatakan kisah perancangan jahat orang-orang kufar Quraisy nak tikam, nak bunuh Nabi Muhammad secara sulit. Sebenarnya dia orang merancang 2-3 orang nak bunuh Nabi. Seperti satu ketika ada seorang lelaki yang punya jahat, dia ni jahat sungguh lah. Waktu dia tak Islam pun jahat dah dalam tak Islamnya tu. Sampai orang Mekah panggil dia dengan syaitan Quraisy. Setan Quraisy. Quraisy, bangsa dia Quraisy. Jadi orang Quraisy pun gelar dia syaitan. Panggil dia syaitan yang jahat sungguh. Kan? Satu ketika bila perang Badar, dia pergi perang Badar, anak dia pun pergi perang Badar. Dia selamat balik. Walaupun perang Badar tentera Quraisy kalah, tapi dia antara orang yang selamat balik, lari balik. Tapi anak dia kena tangkap dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah, dijadikan tawanan perang. Jadi dia berdendam sangat, geram sangat dengan Muhammad ni, benci sungguh. Maka dia balik ke Mekah, dia gelisahlah macam mana anak dia kena tangkap, nak buat macam mana nak selamatkan. Maka satu ketika dia duduk di dinding Kaabah, menyandar kat dinding Kaabah, kat Hijr Ismail melengkung huruf C tu, duduk kat situ dengan seorang lelaki kawan dia, Safwan bin Umayyah. Jadi dia orang dua duduk sembang, tak ada orang ni, tak ada orang lain dekat-dekat, tak ada. Dia orang sembang berdua. Dia sembang, aku ni kalau tak ada halangan apa, aku akan pergi Madinah, aku akan bunuh Muhammad, biar aku seorang pergi, tak apa. Ni syaitan Quraisy tadi, namanya Umair bin Wahab, syaitan Quraisy. Orang panggil dia syaitan Quraisy. Dia kata, aku ni sanggup, aku berani. Kalau nak pergi Madinah, bunuh Muhammad, aku seorang-seorang jalan misi, aku tak kisah. Tapi, habis tu Safwan tanya, habis tu kenapa tak pergi? Dia kata, aku sebab yang tak pergi, yang pertama kerana aku anak ramai. Anak ramai tak ada siapa nak jaga nanti. Makanan dia orang, nafkah dia orang, siapa nak bagi? Kalau aku pergi Madinah, siapa nak jaga? Dan yang kedua dia kata, sebab aku hutang banyak. Hutang. Jadi aku nanti pergi apa jadi, hutang tak bayar, tak selesai. Macam mana? Dia dah fikir dua benda tu. Safwan kata, kalau macam tu beres. Safwan pula orang berduit, orang kaya. Dia kata, beres. Aku tanggung semua kau punya pembelanjaan anak-anak. Aku tanggung, aku bereskan semua hutang kau kalau kau pergi. Kalau kau berani, kau pergi. Aku tanggung. Ni dua-dua musuh belakang ni. Kan?
Dia kata, sungguh, janji. Dia pun balik rumah, terus pakai baju besi, ambil pedang, ambil segala alat lah. Naik kuda semuanya, terus jalan. Keluar pergi Madinah seorang-seorang dia. Sampai Madinah, dia mencari kat mana Muhammad. Ronda, kena tangkap. Dia kena tangkap oleh sahabat-sahabat Nabi, pengawal Nabi. Bawa pada Umar, ni. Umar bin Wahab. Oh, wahai setan. Sayyidina Umar panggil dia setan. Memanglah dia digelar sebagai syaitan Quraisy. Jahat sangat. Kenal lah Umar, kenal lah geng dia dulu, geng masa dia sebelum Islam. Tangkap dia. Bawa dia heret dengan kuat. Heret baju dia dengan kuat daripada pintu masjid. Heret Nabi duduk dalam masjid. Heret dia tarik dengan kuat ni. Dia pakai baju besi apa semua kan. Heret dengan kasar. Rasul kata, mahlah. Maksudnya pelan-pelan. Umar, lepas, buat pelan-pelan. Suruh dia masuk sendiri. Dia musuh datang, ya Rasulullah. Masa tu Sayyidina Umar dah cakap kat dia, sungguhnya khinzir lebih aku suka daripada engkau ni, wahai setan Quraisy. Maksudnya dia geram sangat dengan setan Quraisy ni, Umar. Kan? Jadi Sayyidina Umar tolak dia masuk angkasa. Nabi suruh pelan-pelan, jangan tolak dia kasar-kasar, biar dia jalan sendiri. Dia pun jalan sendiri, duduk depan Nabi. Sahabat standby dah belakang ni, pegang pedang ni, takut dia serang, nak lawan lah. Tapi dia duduk depan. Rasulullah tanya dia, wahai Umair. Nabi tak panggil setan, Nabi panggil wahai Umair. Umair nama dia lah, Umair bin Wahab. Wahai Umair, apa tujuan kau datang Madinah ni? Oh, dia cakap dah mula takut-takut, getak-getak. Dia kata, tak, aku datang nak bincang dengan kau untuk bebaskan anakku kena tawan. Nabi senyum ya. Nabi kata, tak, engkau datang bukan tujuan tu. Engkau datang dengan satu tujuan, nak bunuh aku. Engkau sembang dengan Safwan bin Umayyah di Kaabah, di dalam Hijr Ismail. Sekian kau cakap, aku boleh datang bunuh Muhammad dengan dua benda kalau selesai. Iaitu Safwan pula tanggung, engkau punya hutang, engkau punya anak. Dialog yang Nabi sebut tu, Nabi rekod, Nabi bentang cerita kat dia, apa yang dia sebut dulu. Macam seolah rakaman. Tu. Terkejut dia. Macam mana Nabi boleh tahu? Sedangkan dia sembang tu di Mekah, sekarang di Madinah. Benda tu macam mana boleh sampai mai? Siapa rekod? Terkejutnya. Dia kata, wallahi, demi Allah engkau adalah Rasul. Betul lah engkau Rasulullah. Dia kata, demi Allah, betul lah engkau Rasulullah. Kagum dia, terkejut. Macam mana dialog ayat dia cakap, Safwan jawab, Nabi boleh cerita. Kan? Kalau zaman kita taklah pelik. Benda rakaman boleh letak sana, letak sini. Kan? Zaman tu. Sampai terus langsung pada Nabi. Dia kata, betul ya Rasulullah. Terus aku nak masuk Islam. Pegang tangan Nabi, masuk Islam. Syahadah masuk Islam dia. Datang dengan niat nak bunuh, bermusuh dengan Nabi. Tapi bila tengok akhlak layanan Nabi, silakan pelan-pelan. Jangan tolak kuat-kuat dia, kesian kat dia. Masya Allah. Ini akhlak Rasulullah yang membawa hidayah pada Islam. Sehingga dia masuk Islam, menjadi sahabat yang mulia. Yang Safwan yang sponsor dia dulu kat Mekah tu, duk tunggu apa berita ni, lama dah, sebulan dah tak balik. Dia terbunuh ke apa? Tak tahu dia pun dapat berita daripada orang balik daripada Madinah. Kau jumpa dengan Umar, si setan tu. Jumpa. Apa jadi? Dia duk baik je dengan Muhammad. Dia dah ikut Muhammad dah. Terkejut dia. Dah ikut Muhammad. Kan? Jadi itulah perancangan rahsia dia, Allah tahu. Sebab tu Allah turunkan ayat, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum. Adakah mereka ni, puak-puak jahat tu, menyangka bahawa kami ni tak dengar perancangan sulit dia, bisikan-bisikan dia. Kan? Sebelum tu ada dialog yang saya tak sebut. Safwan, Umar tanya, si setan tu tanya pada Safwan, agak-agak ni kita cakap ni Allah dengar tak? Allah dengar tak? Safwan kata, kalau kita cakap kuat-kuat, Allah dengar lah. Tapi kalau kita cakap bisik-bisik, Allah tak dengar. Ni bodoh yang dia orang kan. Kita cakap bisik-bisik, Allah tak dengar. Tu yang dia bisik tu, hal tadi ni. Lepas Allah turun ayat, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum. Adakah mereka sangka Allah tak tahu pun bisikan mereka? Termasuk lintasan hati kita semua, tuan-tuan. Lintasan niat kita. Yang baiknya tetap dibalas dengan kebaikan, walaupun sekadar lintasan. Rahsia. Kan, tuan-tuan? Wa najwahum, benda rahsia. Ataupun benda terang-terang. Jelas. Benda jelas-jelas terang-terang. Lagilah Allah tahu. Bala wa rusuluna. Bahkan demi dan Rasul kami, ladaihim yaktubun, ada petugas-petugas kami. Rasul di sini bukanlah Rasulullah, maksudnya Rasul utusan Allah, tapi malaikat. Ada petugas-petugas kami yang sedang duk catat.
Dia ingat kami tak dengar. Petugas kami duduk dekat dengan dia. Keliling kita tuan-tuan, yang dulu saya sebut, tak kurang daripada 10 malaikat duk kontrol kita. Malaikat tu semua tahu apa yang kita buat, baik buruknya. Ladaihim yaktubun, duk catat benda baik dan buruk. Wa makaru wa makarallah, mereka buat perancangan buruk dan Allah juga buat perancangan seburuk tu juga. Maksudnya azab sebagai balasan pada dia orang. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa makaru makran wa makarna makran. Mereka buat perancangan jahat, kami pun buat perancangan jahat untuk dia orang. Falladzina kafaru humul makidun, tapi balasan pada orang kafir itu dia orang yang kalah. Dia orang akan kena perancangan Allah. Perancangan dia orang tak berjaya, tapi perancangan Allah yang lebih berjaya. Itu dalam ayat yang lain yang bawa sama. Itu juga dalam ayat yang lain surah Qaf, an yamini wa an shimali qa'id. Malaikat duduk kanan dan kiri sedang duduk tunggu je catat. Semua apa? Ma yalfazu min qawlin, apa saja perkataan yang terluncur daripada mulut dia orang, illa ladai, kecuali di sisi dia orang ni ada raqib dan atid, pencatat amal baik dan pencatat dosa. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah ya Muhammad, in kana lirrahmani waladun, sekiranya Ar-Rahman itu, kalaulah Allah yang Maha Pemurah itu ada anak sebagaimana yang kamu dakwakan, maka akulah orang yang pertama sekali akan sembah anak Allah. Kan? Maksudnya Nabi nak menjelaskan, tak ada, Allah Maha Esa, tak ada anak, tak ada bapa dia, tak ada pasangan dia. Kenapa orang musyrik pun, tiga agama ni semua menganggap Allah ada anak. Orang Yahudi menganggap Allah pun ada anak. Anak Allah bagi orang Yahudi, dia anggap dia siapa dia? Nabi Uzair. Siapa Nabi Uzair? Iaitu Nabi, Rasul, mungkin tidak, tapi dia memang seorang Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel setelah Nabi Musa AS, generasi selepas Nabi Musa. Dia seorang penghafal kitab Taurat. Dia satu-satunya Nabi yang menghafal kitab Taurat lengkap. Maka dia lalu di kawasan Baitul Maqdis, ada bangunan-bangunan runtuh yang roboh lama dah. Maka dia terlintas di fikiran dia. Dia kata, tengok bangunan roboh macam ni, tak ada siapa nak bangunkan semula. Kan? Macam mana agak kita yang dah reput, dah hancur, reput dah, mati, hancur, reput, Allah boleh hidup balik. Macam mana Allah buat ni? Yang ni manusia tak boleh buat. Roboh macam ni biar menyentuh je. Ni badan kita manusia ni reput, hancur, macam mana Allah hidupkan balik? Dia bukan ragu-ragu, tapi nak tahu macam mana cara Allah boleh hidup balik. Bukan dia tak percaya dengan Allah. Persoalan tu bukan persoalan tak yakin, tak beriman, tapi nak tengok macam mana cara Allah buat. Maka Allah terus kata, wahai hambaku, kau matilah. Maka Allah matikan dia. Dia ketika tu naik keldai dan dia bawa air anggur. Air perahan anggur. Perahan anggur ni biasa tahan lama tuan. Satu hari dah masam jadi berbuih arak dah. Kan? Jadi dia bawa perahan anggur, dia naik keldai. Akhirnya dia dimatikan. Keldai dia pun mati, dia mati. Lepas tu dia mula dibangunkan. Antara alat anggota pertama yang dia dihidupkan semula adalah mata dia. Mata dia nampak, tengok keldai dia hancur, badan dia dah tak ada. Lepas tu Allah datangkan zoom, jadi tulang, jadi daging, dia hidup. Mata dia nampak tu proses. Proses dihidupkan semula. Datang tulang, datang daging manusia. Dia hidup balik badan dia. Dia tengok keldai dia. Maka ketika tu Allah test, tanya dia, engkau tidur berapa lama? Kau mati ni berapa lama dah? Maka dia jawab, yauman au ba'da yaum. Aku tidur ni mungkin satu hari ke, ataupun separuh je kot. 24 jam ataupun 12 jam je. Kan? Allah kata, kau tengok keldai kau? Tengok keldai hancur, lebur, tak ada apa, tulang hancur. Allah datangkan hidup keldai dia. Takkan sehari dah hancur macam tu? Oh, dia pun terkejut. Bukan sehari ni. Kalau sehari keldai taklah hancur macam ni. Lepas tu kau tengok anggur kau. Air anggur masih fresh, boleh minum.
Nak tunjuk kuasa Allah, benda yang cepat rosak, Allah boleh simpan bagi lama. Benda yang nak makan masa hancur lama tu, Allah boleh buat macam-macam. Kan? Jadi akhirnya dia hidup balik semula, naik keldai, bawa air minum dia. Yang dah 100 tahun lebih. Allah bagi jawapan, dia ni dah mati 100 tahun dah. Ya ke? Dia pun balik laluan balik ke rumah, tengok betul lah kampung dia bukan kampung dia dulu dah. Dah jadi perubahan. Sampai ke rumah dia, jumpa dengan seorang anak budak perempuan dalam rumah. Seorang rumah dia, ada seorang perempuan terbaring, tua dah, tak mampu nak bangun dah. Dia bagi salam, perempuan tu kenal. Macam aku kenal suara ni. Siapa engkau? Aku adalah Uzair. Uzair mana ada, 100 tahun dah mati. Kau pandai-pandai nak mengaku. Betul, aku Uzair. Kau siapa? Dia sebut nama perempuan tu sebut nama dia. Dia kata, ini pembantu rumah dia masa umur 18 tahun dulu. Masa dulu umur 18 tahun. Tapi dah mati, jadi dah masuk terbaring tua macam ni dah. Mungkin dah 100 tahun, 118 lah. Dia kata, aku Uzair. Kalau Uzair, dua benda aku ingat yang ada keistimewaan pada dia. Yang pertama, doanya makbul. Dia cakap apa jadi. Kau doa aku bagi sihat. Dia pun doa bagi sihat. Perempuan tu boleh bangun, boleh berjalan macam anak muda. Dah 118 tahun. Macam anak muda. Cergas. Betul lah. Tanda yang kedua, kau Uzair, adalah kau boleh hafal kitab Taurah. Kau boleh hafal kitab Taurah. Maka dia bawa lah si perempuan tua tadi, bawa Uzair tu pergi jumpa anak Nabi Uzair. Bagi tahu ni Uzair, tak percaya dia orang. Kalau betul engkau Uzair, kau tulis balik kitab Taurah A sampai Z, daripada awal sampai akhir. Dia pun tulis semula, yakin mereka ini Uzair yang benar. Akhirnya mereka mendakwa Nabi Uzair ni adalah anak Tuhan yang dah mati hidup balik. Nabi Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan lah, isteri pasangan Tuhan Maryam dan sebagainya, Trinity. Orang Quraisy pun menganggap Allah ada anak juga, iaitu dia menganggap para malaikat ni adalah anak Allah. Malaikat ni anak perempuan Allah. Jadi Nabi Muhammad tegaskan, kalau kamu duk yakin kata Allah ada anak, aku orang pertama akan sembah anak Allah. Maksudnya tak ada Allah benda tu. Kan? Itu cabaran. Subhana Rabbi samawati wal ard. Maha suci Tuhan yang menguasai seluruh langit dan bumi. Wa Rabbil arsy amma yasbun. Dan Tuhan yang menguasai arasy daripada apa yang kamu duk sifatkan. Iaitu kamu sifatkan Allah ada anak, Allah ada gini-gini, gitu dan sebagainya. Maha suci Allah. Jadi kita juga kalau dengar orang ucap, orang Kristian cakap macam tu tentang ketuhanan yang salah, maka kita sebut subhanallah, maha suci Allah daripada benda tu. Allah tak macam tu. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu. Oleh itu biarlah mereka, Muhammad, tenggelam dengan kesesatan mereka dan leka dengan permainan dunia mereka, sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan. Jadi kita dakwah ni ada had dia juga. Maksud kita bila sampaikan, dia hina Islam, kita tak payah lagi lah nak sembang-sembang dengan dia tentang Islam. Sebab takut dia lebih menghina Islam sehingga menggoyahkan akidah kita. Lebih baik kita hindar. Kalau kita nampak macam dia macam okeylah, dia bagi peluang, contohnya dia taklah hina Islam tapi macam nak fikir, yang tu kita boleh esok datang lagi. Tapi ada orang yang sekali cakap dia main hantam lagi teruk pada Islam, lebih baik kita berhenti dulu. Jangan dekati mereka. Allah, Nabi Muhammad macam tu. Cerita pada mereka tentang akhirat, mereka hina Allah. Cerita mereka tentang Allah Maha Esa, mereka lagi hina Allah. Lepas tu Allah kata, fadharhum yakhudu wa yal'abu. Biar ada orang. Biar. Tak payah kau pergi cakap-cakap pada dia orang. Orang Quraisy ni yang menganggap Allah ada anak dan sebagainya. Biar mereka tenggelam dengan sesat mereka. Mereka main-main dengan keduniaan mereka, sonok sangat kehidupan dunia. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Sehingga mereka jumpa dengan hari yang dijanjikan, iaitu hari kiamat. Wa huwa alladzi fis sama'i ilahun. Dialah Tuhan yang disembah oleh seluruh penduduk, seluruh makhluk di langit. Jadi kadang-kadang kalau kita baca terjemahan ayat ni, tuan-tuan, kalau ikut terjemahan word, perkataan-perkataan, wa huwa, dialah Allah, allazi, yang Tuhan yang fis sama'i ilah, Tuhan yang duduk kat langit. Kalau kita baca terjemahan, dialah Allah, Tuhan yang berada di langit dan yang berada di bumi. Berapa banyak Tuhan? Tu orang, sebab tu kita Quran ni, tuan-tuan, kita baca terjemahan kadang-kadang boleh bawa pada sesat. Kalau kita terus
yakin dengan terjemahan. Terjemah mungkin dia word by word by word. Dialah Tuhan yang berada di langit, yang berada di bumi. Dua Tuhan lah. Kan? Na'udzubillah, bukan macam tu. Bukan maksud berada, tapi maksudnya disembah. Disebut dalam tafsir Jalalain, ay al-ma'bud, Tuhan yang disembah oleh seluruh makhluk langit dan seluruh makhluk bumi. Tuhan tu satu je. Bukan makna Tuhan tu duduk kat langit satu, duduk kat bumi satu. Tak. Tu salah faham. Kadang-kadang, yalah, bahayanya bahasa Quran kalau kita tak merujuk kepada tafsiran para ulama. Maka kita menyampaikan apa yang ditafsir oleh para ulama sehingga kita faham. Maksud ayat ni bukan nak cerita Allah ada satu sana, satu sini. Tapi nak sebutnya disembah di sana pun dialah diangkat dan disembah sebagai Tuhan di langit. Dan di bumi pun makhluk di bumi semuanya, manusia, jin, binatang, dalam perut bumi, dalam tanah, segala makhluk, pokok, batu, semuanya hanya sembah pada Tuhan yang Maha Esa, yang satu sahaja. Wa huwal hakimul alim. Dialah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Begitu dalam tafsir Al-Munir disebut ai Allahul ma'bud bihaqqin fis sama', iaitu Tuhan yang disembah dengan cara sebenar-benarnya oleh seluruh makhluk langit, wal ma'bud bihaqqin fil ardi, dan sebenar-benar disembah dengan benar oleh seluruh penduduk bumi. Fala yastahiqul ibadah siwah, tak berhak sembah pada lain daripada Allah. Wa huwal hakim fi tadbiri khalqih, dialah yang maha bijaksana mengatur dan mentadbir alam ni. Al-alim bimasalihihim, dan maha mengetahui tentang mana maslahat kebaikan maupun keburukan. Allah maha mengetahui. Wal makna laisa lahu walad. Allah, makna yang dimaksudkan adalah Allah tak perlu pada anak, tak berhajat pada tempat, tak berhajat pada makhluk mana-mana makhluk, bahkan dialah Tuhan yang mentadbir segala-galanya. Sebab tu kita menafikan Tuhan ni duduk di langit. Jangan kata Tuhan ni duduk di langit, Tuhan ada kat langit. Tapi kadang-kadang orang kata ni perintah Allah, tunjuk kat langit. Nabi pun pernah buat tunjuk kat langit. Tunjuk kat langit tu bukan berarti Allah duduk di situ. Duduk situ, betul tak ada di sini. Bukan. Tapi nak sebut Allah yang maha tinggi, menunjukkan Allah yang maha tinggi. Allah yang maha, kita menggunakan isyarat. Kalau tinggi kita buat macam tu, kalau besar kita buat macam ni. Isyarat. Jadi dialah Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung. Bukan kata duduk di sana, duduk atas tu, duduk langit. Bukan maksud duduk. Begitulah ayat ni, bukan makna tempatnya, tapi kerana ketinggian dan menjadi sembahan seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Wa istahilu alaihi makan, mustahil bagi Allah memerlukan pada tempat. Kalau kita kata Allah duduk kat langit, berarti Allah ni kalau tak ada langit jatuh dia. Kan? Jadi Allah ni tak berkuasa sangatlah, tak power sangatlah. Itu menghina Allah Ta'ala. Tidak, Allah tak perlu pada tempat. Macam mana? Takat mana yang diterangkan oleh Al-Quran cukup. Allah tak perlu pada tempat, tak perlu pada hamba, tak perlu pada makhluk. Ayat ni juga nak menafikan akidah orang-orang penyembah berhala, bahawa mereka kata berhala ni berhala yang duduk kat penjuru ni mendatangkan hujan, berhala yang duduk kat penjuru sana mendatangkan panas, berhala yang duduk kat situ, kan 300 berhala keliling duduk atas sana sini, yang setiap tu ada peranan masing-masing. Nak minta panas yang ni, nak minta sejuk yang ni, nak minta sihat yang ni, nak minta rezeki yang sana pula. Jadi nak sebutnya wahwal ladzi fis sama ilah. Itulah yang satu tu je, Tuhan Maha Esa itulah yang disembah oleh seluruh penduduk langit dan disembah oleh seluruh penduduk bumi. Tak ada yang lain. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard. Maha tinggi, maha mulia, maha suci. Maha suci, maha tinggi, maha kemuliaan, kebesaran Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan semua antara langit bumi. Maksud semua benda yang tak duduk kat langit, tak duduk bumi, duduk kat angkasa gitu pun dikira penyembah Allah, yang menyembah Allah, yang mengagungkan Allah.
Dialah yang memilikinya. Wa indahu, dia sahaja yang tahu ilmus sa'ah, bila berlakunya kiamat. Tadi dah sebut Allah, Rasulullah kata, biar kat dia orang dengan kesesatan sehingga mereka jumpa kiamat. Maksud jumpa Allah. Bila jumpa Allah, kiamat. Bila masa kiamat, wa indahu ilmus sa'ah. Bila berlaku kiamat, hanya Allah yang tahu. Wa ilaihi turja'un, dan semua kita akan kembali padanya. Semua. Kan? Yang nak sebutnya bahawa kita tak boleh buat jangkaan kiamat berlaku tahun bila, tahun bila, tahun bila. Walaupun pakar mana main nak kaji, salah. Kita tak boleh pegang. Tak boleh percaya. Kalau buat jangkaan tahun ni, pada pengamatan saya, kiraan saya, demikian tahun 2100 kiamat. Oh, bohong. Tolak tepi tuan. Tak boleh. Wa indahu ilmu sa'ah. Allah hanya bagi tanda. Allah tak bagi jangka masa bila. Tanda. Tanda macam ni ada dekat. Dekat berapa tahun lagi? Wallahu alam. Tak tahu 10 tahun ke 5 tahun ke 100 tahun, wallahu alam, tak tahu. Tapi dah dekat. Ya. Cukup sekadar tu. Tapi yakin, lambat ke kemudian ke, tapi kita akan jumpa Allah. Semua akan hitung amalan kita. Kita orang pada azan sebelum kita habis. Kita habiskan sikit lagi. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah. Dan demi sungguhnya, dan segala yang mereka sembah selain daripada Allah, tak mampu beri apa-apa kuasa syafaat, nak tolong apa pun tak ada kuasa. Kecuali sesiapa yang memberi penerangan, mengakui kebenaran yang mentauhidkan Allah. Tak ada. Mereka anggap berhala gitu gini, semua tak betul. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang menyaksikan kebenaran Allah, maksud orang beriman. Orang beriman, Allah bagi kuasa, dia boleh syafaat orang tu. Dia boleh tolong orang ni. Dia boleh bantu orang tu di akhirat. Syafaat Nabi lah paling besar. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat para ulama. Syafaat orang saleh. Syafaat apa dia lagi, ibu bapa. Syafaat sahabat yang baik. Syafaat sahabat yang baik. Ini orang beriman je boleh. Allah izinkan. Allah izinkan dia dapat syafaat, dia dapat syafaat. Kalau Allah tak izinkan, dia tak dapat. Syafaat orang miskin. Syafaat orang yang kita bantu dia ke jalan yang baik. Jadi semua ada syafaatnya. Kalau Allah izinkan, mereka akan ada kuasa untuk tolong orang yang membantu dia dulu. Di akhirat dia boleh tolong. Syafaat. Antaranya syafaat kawan-kawan yang baik, sahabat yang baik. Mampu juga beri syafaat di akhirat dengan izin Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan orang kafir ni, kalau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulun, mereka tetap kata Allah. Orang kufar Quraisy, orang kafir Quraisy pun menganggap Allah yang ciptakan dia, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan itu dan ini. Tanya ya. Tapi dia nak minta rezeki, nak minta sihat, nak minta doa, minta apa, pergi sembah berhala. Dia anggap berhala ni sebagai wakil Allah di muka bumi. Macam tu. Nak apa minta ke dia, dia sampaikan kepada Allah, dapat ke kita. Gitu. Ini tu kita sebut sebagai musyrik. Maka sembah pada bahan benda lain yang mereka menganggap sama dengan Allah Ta'ala, ataupun wakil Allah, ataupun anak Allah. Semua tu disebut sebagai musyrik, na'udzubillah. Tu. Fa anna yufakun. Apa ni? Fa anna yufakun, dan macam mana mereka boleh terpesong daripada perkara tersebut. Sudah tentu mereka akan menjawab Allah, bagaimana mereka boleh terpesong dari menyembah Allah yang Maha Esa. Dia anggap Allah cipta tu, pasal apa pergi sembah benda lain. Tu persoalannya. Ni Allah suruh Nabi tanya dia orang tu, persoalan pada dia orang. Sehingga mereka terfikir, betul juga. Tapi mereka tetap, ego dia tak nak tunduk. Walaupun mereka anggap macam betul juga. Kita anggap betul lah Allah cipta semua, pasti kita sembah benda lain. Tapi tak, lawan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ego mereka. Wa qilihi ya Rabbi, Nabi mengadu. Bila Nabi dah sampaikan, Nabi pun mengadu pada Allah. Ya Rabbi. Katanya, wahai Tuhanku, inna haula'i qaumul la yu'minun, mereka ni memang tak mau beriman. Mereka tak mau. Aku dah terang macam-macam, sampaikan kebenaran, tetap mereka. Walau mereka terfikir tu, Allah yang ciptakan, kenapa kita sembah benda lain? Terfikir.
Tapi tetap mereka lawan, tak mau beriman juga ya Allah. Jadi banyak ayat-ayat yang nak menunjuknya bahawa cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah kita mengadu hal pada Allah Ta'ala. Apa yang berlaku ya Allah? Aku lemah ya Allah. Aku dah buat ni buat tu tapi tak berjaya juga ya Allah. Boleh kita mengadu, cerita dengan Allah Ta'ala. Maka Allah lebih suka orang yang banyak mengadu, merayu padanya, inkisaril qulub, sampai berdebar jiwa dia ketika doa, sampai menangis, menghina diri sendiri. Allah lebih suka orang macam tu daripada suka doa-doa lebih kurang. In haula qaumul la yu'minun. Nabi merayu, ya Allah, mereka tetap tak mau beriman ya Allah, aku dah sampaikan yang sebenar. Fasfah anhum maqul salam. Allah jawab jawapan rayuan tadi. Allah kata, kalau macam tu, maka janganlah engkau ya Muhammad hirau, jangan peduli dia orang. Engkau dah sampaikan bagus, engkau dah dakwah, engkau dah cerita detail begini dan begitu, dan mereka tak nak terima, jangan hirau dia orang. Biar. Fadharhum yakhudu wa yal'abu. Biar mereka dengan kesesatan mereka. Dan katakanlah selamat tinggal. Wa qul salam, selamat sejahtera engkau. Kau nak ikut agama kau, silakan. Aku dah sampaikan dah. Kemudian mereka akan mengetahui kelak akibatnya di akhirat nanti. Fasawfa ya'lamun, maka tahulah akibat. Sudah cukup. Jadi dalam Islam pun ada macam tu. Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia satu ketika nampak anak budak muda. Budak ni anak saudara dia, anak muda, anak saudara dia. Duk main lastik burung. Lastik kan yang tarik batu, tembak burung. Tak tahu lastik guna uai macam kita tu ke, cabang tu, ataupun macam mana, adalah cara lastik dia orang tu. Duk tembak burung-burung. Maka Abdullah bin Wafah kata, Nabi larang kami daripada memburu binatang dengan batu macam ni. Tak boleh. Nak guna alat tajam, tembak tajam ke benda ke yang terus cepat mati dia. Ni kau baling batu lastik pun, biar dia kelabuk, seronok, seronok je. Tinggal dia. Seronok nak lastik je. Nabi larang kami tak boleh buat macam tu. Nak buru binatang tak boleh guna alat ni. Tengok budak tu besok buat lagi. Dia larang lagi. Budak tu sampai hari ketiga dia bagi warning. Aku last warning kau ni. Jangan buat lagi benda tu. Tengok budak tu buat lagi. Dia kata, sudah, aku tak nak tegur kau lagi dah. Pergi lah. Aku dah bagi amaran demi 3 kali dah. Tak tegur lagi dah. Jadi kata para ulama, ada ketika macam tu. Sampai ke tahap kita tak usah lagi cakap. Kita dah bagi tahu, kita dah terang, kita dah jelaskan, tapi dia memang keras kepala macam tu juga. Tak terdaya dah kita ni. Takut nanti kita juga bila terang tak mau terima. Lagi keluar habis lah kita pun. Keluar habis maki hamun, keluar kan. Jangan. Kita pun kena kawal kita punya emosi. Begitu. Dalam menyampaikan dakwah. Maka itulah Nabi SAW. Allah kata dah cukup. Engkau dah sampaikan. Nabi mengadu. Mereka tak mau terima juga. Ya Allah, aku dah sampaikan. Allah bagi jawapan. Fasfah anhu. Biarkan dia orang. Wa qul salam, ucap selamat sejahtera je kat dia orang. Bye-bye je lah. Fasawfa ya'lamun, mereka tahu nanti akibatnya macam mana. Sampai ke tahap macam tu. Sampai ke tahap macam tu. Wallahu ta'ala alam. Inilah ayat ini menunjukkan bahawa ahli syurga, nikmat ahli syurga, dan bagaimana Nabi menyampaikan dakwah agar mereka ni juga terima Islam, masuk syurga. Tapi mereka tetap tak nak terima. Allah suruh abaikan je lah. Tinggalkan dia orang. Biar je. Dia orang akan tahu akibatnya nanti. Wallahu ta'ala alam. Tamat kita surah Az-Zukhruf dan akan datang masuk di awal surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ada keistimewaannya, tuan-tuan. Dalam satu riwayat menyebut siapa yang baca Dukhan waktu malam, Allah akan datangkan 70 malaikat beristighfar untuk dia pada malam tersebut sampai ke pagi. Malaikat akan istighfarkan, tolong istighfar untuk dia. Sebagian riwayat, dalam riwayat lain menyebut baca di malam Jumaat sahaja. Seminggu sekali pun dah cukup. Tapi kalau dapat tiap malam, lagi bagus amalan surah Dukhan. Kita tabarak lagi Ustaz, lagi pening Ustaz, banyak sangat ni. Tak apalah. Yang mana rasa kita mampu buat tabarak, alhamdulillah, itu pun sangat hebat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita baca tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.